selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Okey. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan baca tadarus dan tadabbur dari surah Ar-Ra'du bermula ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah rahmat anugerah Allah taala memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Yang banyak, yang tak terhitung banyaknya. Cuma kita ni biasa nampak pada yang kita tak dapat, dan kita lupa pada apa yang kita dapat. Banyak dah nikmat yang kita dapat, lupa kita duk syukur. Kita duk nampak Allah Ta'ala tak bagi kita yang tu, tak dapat kita yang ni. Kalau kira duit tak cukup semua orang tengok. Tapi Allah bagi sihat, Allah bagi boleh mendengar, boleh melihat. Allah Ta'ala bagi makan pun selera. Boleh makan apa saja. Nikmat banyak dah tu. Dan Allah Ta'ala bagi jiran yang baik, tempat tinggal yang baik. Allah bagi duduk negara yang aman. Allah Ta'ala macam-macam lah. Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya segala-galanya. Dan pada ayat hari ini kita baca Allah Subhanahu wa taala kata lahu da'watul haqq. Miliknya kuasa menerima ibadat yang benar. Kuasa menerima ibadat yang benar dalam terjemahan kita. Dia kata lahu da'watul haq, kuasa menerima ibadat yang benar adalah tertentu bagi Allah. Ni kita panggil apa? Tauhid. Tauhid apa? Tauhid ni mengesakan Allah. Dan tauhid ni mengesakan Allah berlaku pada tiga sudut, tiga perkara. Pertama, pada mengaku dia ni Tuhan. Tuhan dari sudut yang berkuasa. Maknanya yang mencipta langit, mencipta bumi, cipta matahari, cipta bulan, cipta bintang, cipta pokok, cipta kita, cipta segala-galanya. Dialah memberi rezeki, dia mentadbir alam semesta. Dialah Allah. Ini nombor satu kita panggil tauhid rububiyah. Tauhid pada sudut kekuasaan Allah. Tauhid ni semua orang tahu. Hatta Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, dia tak mampu nak menciptakan sesuatu. Hatta Namrud, bila Nabi Ibrahim AS cabar dia terbitkan matahari dari ufuk barat, dia terdiam, dia tak berani. Yang ni semua orang tahu. Hatta kalau tanya orang musyrik, siapa yang cipta bulan, matahari, bumi, siapa yang cipta langit dan bumi, dia akan kata Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua, rentetan daripada tu, kita dengan Tuhan ni, maka kita sembah dia. Jadi sudut kita pula menyembah Tuhan yang satu, kerana dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita panggil apa? Tauhid ibadah ataupun tauhid uluhiyah. Allah sahajalah yang berhak disembah. Berhak disembah maknanya ditundukkan diri padanya. Sembah ni luas makna dia. Semua bentuk ketundukan yang memperhambakan diri dan menyatakan kebergantungan kepada sesuatu, maka dia dinilai ibadah. Tunduk sebagai hamba dan kebergantungan kepada sesuatu. Dalam bahasa manusia kita panggil hamba, abdun. Dalam bahasa ketuhanan kita panggil ibadah. Kita tak kata hamba, seorang hamba taat kepada Tuhan dia, dia beribadat kepada Tuhan dia, tak. Tapi kita sebut sebagai kepada Tuhan dia beribadah. Padahal dia ni boleh jadi hamba kepada manusia dan hamba kepada Tuhan. Tapi dua perhambaan tu ada beza. Perhambaan kepada manusia kita tak panggil ibadah. Tapi kalau perhambaan kepada Tuhan kita panggil ibadah. Maka sesuatu ibadah ialah perhambaan kepada Tuhan. Sifat kita tunduk, berdoa, bertawakal, memohon rezeki, mohon panjang umur, benda-benda yang berhak hanya layak minta dengan Tuhan, maka kita panggil ibadah. Sujud. Maka ibadah kita, siapakah yang berhak untuk diibadah? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, lahu da'watul haqq, milik Allah hak menerima ibadat yang sebenar. Itu bahasa kita mudahlah. Hak menerima ibadat yang sebenar hanya milik Allah. Dan inilah inti kepada syariat. Semua Nabi, semua Rasul datang mengajarkan hak ibadat kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Inilah inti kepada syariat. Bahkan Quran, turunnya Quran adalah untuk menyatakan keesaan Allah dalam penyembahan. yakni dalam ibadah Allah sahaja yang berhak diibadah. Sebab itu ayat paling utama dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah, apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Semua ayat Quran duduk pada ayat ni. Kalau datang perintah dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentaati atau menyembah Allah. Kalau datang larangan dalam Quran adalah larangan yang bersifat menyanggahi ataupun larangan terhadap perkara yang menyanggahi ibadat tadi. Kalau datang contoh dalam Al-Quran, contoh dalam Quran adalah contoh yang menyatakan tentang hak Allah untuk disembah. Kalau datang cerita dalam Quran, cerita berkaitan dengan manusia yang berkait dengan menyembah Allah. Tak datang cerita tak apa-apa dalam Quran. Tak. Dalam Quran ada cerita. Cerita dalam Quran soal tauhid. Mari cerita mana?
cerita Ashabul Kahfi tentang ibadah kepada Allah. Cerita Nabi Musa dengan Khidir contohnya tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita Fir'aun dengan Nabi Musa tentang ibadah. Cerita Nabi Hud, kaum Hud, kaum Ad, Nabi Hud, cerita kaum Samud, cerita-cerita dalam Quran adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan dalam Quran cerita tentang ibadah. Pokok yang subur, akarnya menunjang, pucuknya melangit tinggi adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi contoh dalam Quran kembali kepada tauhid uluhiyah. Cerita dalam Quran kembali kepada tauhid uluhiyah. Perintah dalam Quran kembali kepada tauhid uluhiyah. Larangan dalam Quran kembali kepada tauhid uluhiyah. Sebab inti kepada Al-Quran, turunnya Quran adalah untuk menyampaikan mesej bahawa hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah. Dan kita sebagai hamba, kita kena kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi ayat ni adalah inti kepada Al-Quran. Lahu da'watul haq. Kuasa menerima ibadat ni hanya tertentu bagi Allah. Sebab tu kita sangat benci kepada kesyirikan. Kena ada dah rasa benci kepada syirik dalam hati kita. Sebab syirik ni menafikan hak Allah. Okay? Syirik ni menafikan hak Allah. Tidak berlaku syirik melainkan dalam masa yang sama dia telah ambil hak Allah Ta'ala. Okay? Jadi kita ni, kita tak jealous pun dia sembah Tuhan dia. Gereja dia besar, ada salib depan, ataupun kuil yang bertatahkan emas. Kita tak jealous pun dari sudut tu. Cuma kita rasa cemburu kepada Allah dari sudut apa? Kenapa manusia tu dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kita marah dari sudut dia telah mengurangi hak Allah. Pasal apa? Hanya Allah Ta'ala Tuhan yang berhak disembah. Jadi bila kita lalu kepada orang syirik, kita rasa benci kepada kesyirikan. Sebab apa? Sebab dia telah menafikan hak Allah. Allah tak terjejah dengan kesyirikan dia, tak. Tapi kita sebagai manusia, kita benci orang buat gitu kepada Tuhan kita. Kalau kita benci kepada orang hina Nabi, begitulah juga kita benci kepada orang mensyirikkan Allah. Betul tak? Ni cerita bab hina Nabi. Buat begini. Tapi orang berbuat syirik kita tak marah. Tak kisah. Padahal orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hina Nabi. Sebab apa? Sebab Allah ni hak dia yang paling utama adalah untuk disembah. Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhad ke atas hamba, hamba ni mesti sembah dia dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu. Ini hak Allah yang paling utama. Lahu da'watul haq. Dialah pemilik ibadah. Tidak ada seorang pun di dunia ni atau selain dari Allah yang berhak disembah. Tidak Nabi, tidak malaikat, tidak wali dan tidak apa pun lagi lepas daripada tu. Kalau malaikat tak boleh, Nabi tak boleh, wali apatah lagi. Kalau Nabi atau wali tak boleh, batu, pokok, Donald Trump yang kita pernah sebut, orang semua Donald Trump, buat patung berhala Donald Trump. Pagi-pagi semua Donald Trump. Mati siapa?
Bila dia dengar Donald Trump kena COVID, 3 hari 3 malam dia duduk dalam rumah, dia kunci tak keluar, duduk tenangis je. Donald Trump kena COVID. Akhir sekali Donald Trump sembuh, dia mati. Tak layak untuk diibadahi. Tapi ada orang dia meletakkan nilai penyembahan dia tu terlalu murah. Dia letak nilai diri dia murah. Maknanya murah apa? Dia tundukkan diri dia kepada sesuatu yang tidak berhak untuk ditundukkan padanya. Inilah hinanya orang yang syirik kepada Allah. Dia telah meletakkan dirinya pada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Walladzina yad'una min dunihi", dan benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, la yastajibuna lahum bi syai', tidak akan dapat menyahut atau memberikan sesuatu kepada mereka, illa kabasiti kaffaihi ilal ma', kecuali seperti orang yang membentangkan kedua tapak tangannya kepada air supaya sampai ke mulutnya. Wa ma huwa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi, supaya air itu sampai ke mulutnya, padahal air itu sudah tentu tidak akan sampai kepadanya. Okey. Apa contoh ni? Orang pergi ke air, tak ada tangan supaya air itu sampai ke mulutnya. Cedok air ambil ke mulut kau lagu mana ni? Berkata Ali bin Abi Talib, kamathalil ladzi yatanawalul ma' min tarfil bi'r biyadihi wa huwa la yanaluhu abadan biyadihi, seperti orang yang pergi ke air tapi tak dapat cedok daripada perigi tersebut. Ni bukan cerita pergi kat tepi sungai tak. Dia kata seperti orang pergi ke air, iaitu air perigi. Air nu jauh ke dalam. Dia olah dengan tangan dia. Boleh ambil tak air tu? Tak boleh ambil. Lalu dia kata di sini apa? Wa huwa la yanaluhu abada fa kaifa yablughu fahu. Dia tangan pun tak boleh nak sentuh, macam mana dia nak letak di mulut dia air tu? Itu kata Ali bin Abi Talib. Wa ma'nal kalam, disebut dalam tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini, anna alladhi yabsutu yadahu ila al-ma' imma qabidan wa imma mutanawidan lahu min bu'din kama annahu la mutanawilan lahu min bu'd kama annahu la yantafi'u bil ma'i alladhi lam yasilu ila fihi alladhi ja'alahu mahallan lisyurb. Dia kata seperti mana orang yang mendepakan tangannya ke air, sama ada dia genggam ataupun capai, tak boleh nak capai daripada jauh, dan tidak boleh memberi air itu tidak boleh memberikan manfaat kepadanya kerana tidak sampai ke mulutnya yang menjadi tempat dia minum. Tempat dia minum. Fakadzalika haula'il musyrikun. Begitulah orang-orang musyrikun yang mana berdoa kepada Tuhan selain dari Allah, yang sebenarnya tak boleh mendapatkan apa yang mereka nak. Jadi dia minta dengan Tuhan selain daripada Allah ni, minta saja,
Macam tangan tu duduk depa, tapi air tak ada. Macam mana? Sebagaimana dia holok tangan dia dalam telaga, air jauh, telaga tak, air tak tercapai, tak boleh nak minum, maka begitulah waktu dia depakan tangan dia kepada sembah berhala-berhala yang disembah. Dia minta dengan berhala-berhala tersebut, tapi sungguh jauhnya berhala tersebut daripada kekuasaan. La yastajibuna lahum, mereka tidak boleh memberikan sesuatu pun kepada mereka. Itu contoh dia. Nampak tak? Nampak tak contoh bandingan tu? Depa tangan tapi benda tak ada. Aku panggil menggapai apa? Bagai pungguk merindukan bulan. Contoh. Nah, pungguk tu kan apa? Burung. Tengok bulan. Duk tengok bulan tak jatuh ke riba. Kita tak ada peribahasa ni. Apa? Kalau kail ada tak? Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Jangan diduga lautan dalam. Yang ni bukan kail panjang sejengkal lah ni. Kalau kail panjang sejengkal, setuh juga air, cuma ikan tu tak ada. Ni Allah Ta'ala kata bukan kail panjang sejengkal tak. Kalau tangan tu pendek, usah dijulur dalam telaga. Soalan segitulah. Nah, peribahasa baru ni. Kalau tangan tu pendek, jangan usah dijulur dalam telaga. Tak usah nak ambil lah. Kena cari apa tu, timba dan tali. Kalau timba dan tali tu boleh ada, tapi isunya berhala ni tak akan ada timba dan tali. Cari mana? Kena pergi cari lautan yang luas, yang boleh betul-betul kita ni ambil dengan tangan kita. Maknanya tangan kita ni sampai kepada air yang sebenar. Bila kita berdoa, minta dengan Tuhan yang sebenar. Allah tu dekat dengan kita. Allah tu mendengar apa yang kita minta. Jadi doalah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha mendengar. Bukan berdoa kepada Tuhan yang tidak mendengar. Jadi samalah seperti orang yang duga dengan tangan kosong dia telaga yang dalam. Sebaliknya pergilah kepada air yang sebenar, yang kita boleh cedok, ambil letak kat mulut. Dan yang sebenar itu adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala kata di awal tadi, lahu da'watul haq. Milik Allah lah ibadat yang sebenar. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tiadalah ibadat orang kafir itu melainkan dalam kesesatan. Gitulah, dalam kegelapan. Telah air jauh lagi, dia duk tak ada apa, tak boleh makna, tak ada maknanya. Doa orang kafir, dia pergi ke mana? Hilang. Dia minta, oh God, contohlah, Tuhan please help me. Dia minta dengan siapa? Minta dengan berhala. Gimana doa dia tu? Tak sampai pun kepada pendengaran. Berhala tu tak boleh nak dengar. Macam mana dia nak bagi apa yang dia minta? Tak ada apa. Inilah kehinaan orang syirik kepada Allah. Orang yang kafir, apa yang dia doa adalah seperti mengair ataupun mengair dalam telaga yang dalam dengan kain yang panjang sejengkal. Tak ada apa. Kain tu tak sampai ke air pun. Macam mana nak dapat ikan? Kain tu tak sampai pun ke air. Macam mana nak dapat ikan? Ataupun kalau kita nak minum air tu, tangan tu tak sampai pun ke air. Macam mana dia nak minum? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni
bagi kepada kita perumpamaan supaya kita faham. Kalau betul nak minum air, pergi cari tempat yang betul kamu boleh minum air. Di mana? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk menurut, yakni sujud. Kepada Allah jualah segala yang di langit dan di bumi sujud. Kita dah sebut tentang hadis bagaimana di langit itu adanya, tidak ada satu tempat jaraknya seluas 4 jari, melainkan ada padanya malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tunduk dan sujud kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an, sama ada secara sukarela, wa karhan atau terpaksa, dan demikian juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan juga petang. Pada waktu pagi dan juga petang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni pemilik segala kekuasaan. Dialah yang berhak untuk diibadahi, kerana sesungguhnya dia ni sujud padanya sekalian alam. Sebab tu saya pernah sebut, kita ni sebagai orang Islam jangan rasa minoriti. Jangan pernah orang Islam rasa minoriti. Sebab Islam ataupun orang Islam selamanya adalah majoriti. Kenapa kita kata majoriti? Kerana kalau dia bandingkan manusia saja, boleh jadi hari ni manusia sekarang dunia ni ada penduduk dunia menghampiri 6 bilion. Okey, orang Islam 1.2 bilion. Orang Kristian lebih kurang sama. Kemudian campur lagi agama-agama lain. Jadi daripada 6 bilion, kita 1.2 bilion Islam. Tapi kita jangan pernah rasa kita minoriti. Sebab apa? Sebab itu ukurannya manusia. Kalau kita ukur dengan sekalian makhluk, berapa bilion bintang di langit? Semua bintang tu sujud pada Allah. Berapa bilion pokok-pokok yang ada? Semua pokok tu tunduk kepada Allah. Berapa bilion jumlahnya malaikat? Tak tahu. Trilion, kuadrilion, tak tahu. Semuanya tunduk kepada Allah. Burung bertasbih, haiwan-haiwan. Jadi sebenarnya setiap pagi, petang, bayang-bayang ni semuanya pagi dan petang makhluk-makhluk ni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai manusia yang kita tak nampak dia punya sujud, kita tak faham dia punya tasbih, tapi realitinya bila kita bersujud kepada Allah, kita menyertai kumpulan yang besar ini dan kita menyembahkan diri kita kepada Tuhan yang sebenar. Itulah nikmatnya bertauhid kepada Allah, kerana kita menyembah Tuhan yang sebenar. Jadi alhamdulillah Allah bagi kepada kita rasa tenang, rasa bahagia bila kita menyembah Tuhan yang sebenar. Beza dengan orang yang sembah Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu ni hati pun tak tenang, dan dia minta apa pun tak dapat. Lebih berat lagi bila dia mati nanti, dia tak tahu ke mana nak tuju. Okey? Hari ni dia kepala dia kalau dia mati tak tahu ke mana.
Sedang kalau kita orang Islam, kita fikir dah kalau kita mati perjalanan kita jelas. Jauh lagi perjalanan kita akan bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Okey? Jadi jangan pernah rasa kita ni minoriti. Baik, ayat yang seterusnya, qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah wahai Muhammad, bertanyalah wahai Muhammad, siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbir langit dan bumi? Jawablah, qulillah, katakanlah Allah. Qul afattakhattum, dan katalah lagi, kalau demikian, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung dan penolong yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak dapat menolak suatu bahaya? Bertanyalah lagi, apakah sama orang buta dengan orang yang celik? Bertanyalah lagi, apakah sama gelap gelita dengan terang? Ataupun makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaannya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada mereka. Katakanlah, Allah jualah yang menciptakan setiap-tiap sesuatu, dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Jadi sekuannya macam mana? Yang berhak diibadahi ini adalah Tuhan yang benar mencipta. Kalau ada Tuhan lain yang mencipta, maka dia layak disembah. Tapi soalnya, ada ke tak Tuhan yang lain? Allah Ta'ala tanya, qul, katakanlah, man rabbus samawati wal ard. Siapa yang mencipta langit, mentadbir langit dan bumi? Qulillah. Jawapan dia Allah. Qul afattakhattum min dunihi awliya. Habis itu kenapa kamu ambil selain dari Allah ada sekutu? Ada satu lagi Tuhan. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Sedang Tuhan sekutu ni tidak memiliki bagi diri mereka sendiri, tak ada kebaikan, tak ada mudarat, tak boleh nak bagi. Dirinya sendiri pun tak boleh nak tolong. Orang sembah pokok. Pokok besar, sembah pokok. Tiba-tiba orang mari bawa chainsaw, mesin gergaji, tebang. Kontoh pokok tu. Pokok tu tak boleh nak halang pun. Orang tebang dia. Macam mana nak jadi Tuhan? Dia sendiri pun tak boleh nak halang orang tebang dia. Patung berhala. Patung berhala. Orang datang pecahkan dia. Orang dah minta patung datang orang pecahkan dia. Pecah. Dia sendiri tak boleh nak tolong diri dia, tiba-tiba nak jadi Tuhan macam mana? Tapi orang yang syirik ni kita tak tahu, syaitan tipu diri dia sampai perikat. Dia jawab, memanglah kita bukan sembah dia, dia ni perantara. Jawapan perantara ni bahayanya. Perantara yang dianggap Tuhan. Patung-patung tu akhirnya jadi Tuhan. Apa lagi yang disembah selain daripada Allah? Semuanya lemah. Tak ada apa pun. Jadi dia tak berhak untuk disembah sebab dia bukan pencipta dan dia tidak memiliki apa-apa kuasa. Dia makhluk. Ada manusia disembah menjadi Tuhan. Sai Baba dulu nama dia. Sai Baba. Dan ada juga yang Dr. Zakir Naik sebut. Reverend tak ingat nama apa. Dia kata orang ni nak pergi ke USA pun tak boleh masuk pasal visa dia di-ban masuk beberapa negara. Dan dia nak pergi negara-negara lain dia kena minta visa. Logik tak Tuhan yang claim dia ni berkuasa tapi nak pergi mana negara kena minta visa. Habis tu dia Tuhan ke Perdana Menteri negeri tu Tuhan? Sekarang ni manusia kadang-kadang dia tidak mendefinisikan Tuhan selayaknya. Tuhan mesti the ultimate. Tuhan mesti berkuasa mencipta.
Tuhan mesti mengalahkan segala-galanya. Nah, nama Tuhan, takkan dia nak kena minta izin nak masuk negeri dia? Kalau dia minta izin, bererti yang dia minta tu lagi hebat daripada dia, dia itulah Tuhannya. Tapi manusia tak mikir gitu, pelik. Dia meletakkan Tuhan tu sekadar dia nak sembah saja. Dia tak kira Tuhan tu layak ataupun tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia berfikir, kalau mau nak sembah Tuhan, sembahlah Tuhan yang betul-betul berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, sembah dia. Kan saya sebut dah kita, konsep ketuhanan yang ada dalam fitrah manusia ni, zaman dulu sahabat Nabi pun, Abu Dzar Al-Ghifari, waktu dia belum lagi Islam, dia dah berfikir waras. Dia tengok padang pasir, dia tengok langit, dia tengok bumi. Dia kata semua ni mesti ada yang jadikan dia. Jadi aku nak sembah Tuhan yang jadikan. Dia tak nak sembah berhala. Sebab kata berhala tu, ya ke berhala ni sembah? Ya ke berhala ni buat padang pasir, buat langit? Dia kata aku nak cari Tuhan yang mencipta langit dan bumi ni. Masa tu dia tak kenal lagi Allah, tak kenal lagi nama Tuhan tu Allah. Cuma dalam pemikiran dia, mesti yang cipta langit dan bumi ni Tuhan. Jadi dia nak cari Tuhan ni, nak sembah Tuhan ni. Sehinggalah Nabi SAW berdakwah di Mekah, maka sampailah ceritanya kepada Abu Dzar, dia pergi kepada Nabi SAW, dan tak lama lepas daripada tu dia pun masuk Islam. Beriman kepada Allah. Pasal apa? Dari sudut fitrahnya dah ada. Dia nak sembah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, bukan selain daripada Allah yang tidak memiliki kekuasaan. Tapi manusia gitulah. Kita cemburu, kita berasa marah kalau ada orang tiba-tiba dia menduakan Tuhan. Tak layak. Tak layak dia menduakan Tuhan. Okey? Am khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Dia kata, apakah sama? Qul hal yastawil a'ma wal basir. Sama tak yang buta dengan dapat melihat? Tak sama. Yang kamu sembah patung tu buta, tak boleh melihat. Allah Maha melihat. Am hal yastawil dhulumatu wan nur, ataupun sama gelap dengan cahaya? Tak sama. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih, ataupun apakah mereka menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah. Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga orang-orang yang sembah dia ni keliru, sama. Ni Tuhan mana yang buat? Pasal ada dua pencipta. Make in mana ni? Make by Allah ke make by lain? Tak ada istilah tu. Kalau kita ni tengok telefon kita, kalau dulu Nokia ni, Nokia made in Finland ke made in Vietnam, contoh. Ni kilang kilang dia ni made in China ke made in, pasal apa? Ada dua kilang. Kita jadi sama. Yang mana satu tempat yang dia dicipta? Jadi Allah Ta'ala tanya, ada tak satu makhluk yang kamu tengok, kamu jadi ragu? Ni Tuhan mana yang cipta? Ada tak? Kamu jumpa satu, kamu kata, hari ni naik matahari, tiba-tiba esok naik dua matahari. Satu matahari yang Allah Ta'ala cipta, satu lagi matahari Tuhan lain cipta. Ada tak? Tak ada. Hari ni mu tengok gajah, dia kalau sebagai seorang pencipta ni, dia mesti ada tanda dia cipta kan. Dia melukis kalau lukisan dia tulis bawah tu. Lukisan oleh penulis, pelukis. Nama ini. Kalau kereta dia ada tanda, dia tulis tanda dia Suzuki, logo dia. Toyota ada logo dia, Honda ada logo dia. Pasal dia tahu ni adalah buatan dia, model dia. Ada tak satu Tuhan lain yang cipta manusia? Ni dia tulis ni model ciptaan dia. Tak ada. Tak ada.
Semua makhluk ciptaan Allah. Tak ada makhluk ciptaan Tuhan selain Allah. Kalau ada, dia boleh cipta satu benih je, satu biji gandum je. Gandum ciptaan selain daripada Allah. Tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata, yang dia sembah selain daripada Allah tu, ada dah buat ciptaan sehingga kamu rasa samar. Mana satu ciptaan Allah, mana satu ciptaan Tuhan tu? Jawapannya tak ada. Katakanlah, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah, Allah lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dan dialah yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Jadi kalau ada jumpa satu ciptaan selain daripada Allah, layaklah orang tu untuk disembah. Tapi setakat ni lah, dan tidak akan ada sampai bila-bila. Tak akan ada orang pernah mengaku dia mampu mencipta sesuatu. Allah Ta'ala dah cabar dalam Quran. Allah Ta'ala kata, lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Dia tak akan mampu cipta seekor lalat walaupun dia berpakat. Tak mampu. Dia mampu buat drone, tapi drone tu bukan lalat. Drone tu naik sikit tu, tapi bukan lalat, tak setanding lagi, tak sehebat lalat lagi. Okey. Kalau Allah Ta'ala tak ciptakan segala sesuatu, dia pun tak mampu nak cipta kereta, tak mampu nak buat apa. Pasal apa? Dia hanya boleh ambil ciptaan Allah dan ubah, bakar besi jadi bentuk dia begini-begini. Tapi selain daripada, kalau Allah Ta'ala tak ada besi, dia tak akan mampu nak buat. Okey. Jadi kembali kepada asal bahawa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah dia, dan sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kekuasaan walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pandu kita untuk beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala taufikkan kita untuk rajin beribadah, rajin menyembah Allah. Dan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diiktiraf sebagai hamba yang menyembah Tuhan yang sebenar. Janganlah tiba-tiba bila mati bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala pula tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka dia tak boleh nak jawab Tuhan dia. Sebab apa? Sebab bila waktu dia hidup, dia bukan menyembah Tuhan yang sebenar. Okey, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dulu. Ni Abdul Aziz nak tengok ni. Tengok. Ni. Hari ni ada penonton baru tu. Cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh sakit pula. Okeylah. Sakit perut. Oh, sakit perut. Okey. Kita berhenti setakat tu dululah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.